Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam hari Khamis dan ada dekat hari Jumaat, dah hujung minggu dah kita ni kan. Okey. So, kita jumpa lagi hari ini untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat. Okey, saya nak berkongsilah sembang-sembang, berkongsi mungkin orang lain pun tahu juga ilmu ini, tapi saya nak bercerita, menyampaikan ilmu yang saya tahu dan memberi kesan kepada kehidupan saya, untuk orang lain juga dapat juga ilmu ini. Okey. Sekejap saya nak setting sedikit. Okey. Sekejap ya. Okey, so apa khabar hari ini? Semoga sahabat-sahabat dalam sihat walafiat lah. Okey, sihat walafiat selalu. Okey. 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 So semalam saya dah sharing berkenaan dengan mindset menyimpan emas lah. Paruh saya ada 10 ciri-ciri mindset penyimpan emas. Yang kita bincangkan ini adalah mindset penyimpan emas yang berjaya lah. Kalau nak simpan, setakat simpan, tapi tak ada ilmu, jadi mungkin kita tak akan dapat benefit simpanan emas kita tersebut. Okey. So jadinya kita nak sambunglah hari ni. Okey. Sebelum kita nak sambung, saya nak recap sedikit lah ilmu yang saya dah sampaikan semalam lah, sedikit perkongsian yang saya dah sampaikan semalam. Okey. Sebab semalam tak sempat nak recap. Dia ada gangguan sedikit di pertengahan, lepas tu putus, lepas tu saya sambung balik, lepas tu dah putus lagi. Tak apalah, saya tulis semalam, semua saya tulis dalam satu post berkenaan dengan apa yang saya dah sampaikan lah dalam sesi live semalam tu. Okey, so yang pertama adalah emas. Okey, emas. Saya merujuk, kalau saya bercerita pasal emas adalah merujuk kepada emas pelaburan macam ni, emas 99, emas 999 lah. Okey, emas yang berketurunan 99.9, bukan merujuk kepada emas perhiasan lah. Okey, so emas kita ni adalah disimpan untuk 3 tahun, at least 3 tahun dan ke atas, untuk kita dapatkan keuntungan lah daripada simpanan tersebut. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kena faham emas juga adalah duit. Bila kita ada emas, maknanya kita ada duit. Okey. Mungkin orang cakap macam, kenapa, macam mana kan? So benda tu kena ada ilmu lah. Macam mana kita nak, time mana kita nak kena pajak, time mana rahnu ada, ataupun time mana kita nak kena jual. Okey. So dia adalah kecarannya 15 minit hingga setengah jam dan sehingga 3 hari lah. Okey, ada yang sehingga 3 hari yang untuk emas yang dalam akaun Gold Accumulation Program dengan Public Gold. 3 hari tuan-puan akan dapat balik duit tuan-puan masuk dalam akaun lah. Okey. So yang ketiga adalah emas mudah dicairkan. Okey, dicairkan maknanya dalam bentuk duit lah. Bentuk duit. Okey. So di Public Gold maknanya kita boleh mula serendah 100. Maknanya contoh ni kan, ada 100 macam ni, 2 keping RM50. Tak kisahlah kalau RM20, maknanya 5 keping. Cukup 100 macam ni, dah boleh simpan emas sebenarnya. Kita tak naklah simpan, kalau kata-kata contoh saya dulu pun, masa saya bermula 2014, masa tu memang Public Gold tak ada lagi lah akaun simpanan emas ni. Jadi tak boleh lah nak simpan 100. Yang saya beli yang tu adalah, masa tu adalah subhanallah. Masa tu adalah 10 dinar macam ni lah. 10 dinar ni 10 dinar masa tu dalam 5,000 lah. So kena ada 5,000 macam ni, ataupun paling kurang pun contoh masa tu 1 dinar adalah 500 lebih. So 500 lebih, maknanya kena 500 lebih baru boleh beli. Yang kecil adalah maknanya kena beli yang macam tu lah, terus belikan yang dalam bentuk fizikal. Tak ada yang akaun emas lagi. Okey, so sekarang senang, 100 dah boleh mula. 100 dah boleh mula Okey. Lepas tu yang terakhir adalah menabung ni kena sabarlah. So itu yang 3 tahun tu at least. Menabung kena sabar. Kalau tak sabar, memang kita tak akan dapat lah benefit daripada tabungan tersebut. Maknanya macam contoh, sebab saya ada pernah jumpa yang beli dalam jumlah yang banyak juga, dan juga dia tak ada ilmu lah. Dia masa yang awal-awal dulu di Public Gold pun tak ramai lah yang
membimbing penyimpan emas ni untuk mendapatkan benefit daripada emas. Mungkin dulu ramainya yang dealer hanya menjual. Macam contoh saya, dealer public gold, tapi saya ingin membimbing lah. Siapa yang ingin menyimpan dengan saya ingin bimbing mereka supaya contoh ada simpanan macam ni. Jadi kita ada ilmu, apa kita nak buat dengan emas macam ni. Macam contoh kita ada kecemasan, macam apa yang kita nak buat. Jadi kita tahu apa yang kita nak buat dengan emas kita. Okay? So, kena sabar. Sabar dan juga ada ilmu. Ini saya punya macam sesi-sesi saya lah berkongsi berkenaan dengan emas dan juga pengurusan kewangan. Macam-macam mana pun, bila emas ni, dia akan berkait dengan pengurusan kewangan kita. Sebab kita punya goal yang pertama adalah, bila kita, maknanya kita menabung lah dalam apa pun, adalah untuk menambah baik pengurusan kewangan kita lah. Okay. So tabungan adalah first kepada pengurusan kewangan kita. Kalau kita hanya ada pendapatan tapi kita tak pandai untuk manage duit tu, maknanya nak manage supaya ada tabungan dan juga kita punya perbelanjaan harian, memang kita tak akan ke arah yang lebih baik lah. Mungkin kita akan jadi worse, kewangan yang tak baik. Macam mana kewangan tak baik? Maknanya kita berbelanja lebih daripada kemampuan, daripada pendapatan. Macam contoh gaji 5,000, belanja 6,000. So defisit satu bulan 1,000. So mana nak tu? Mulalah kena korek nak pergi buat nak pakai kad kredit untuk kan. Lepas tu dah tambah nak kena bayar kad kredit pun call untuk kita kena bayar macam tu. Ramai kan orang yang sekarang lah kebanyakannya anak muda yang tak pandai nak manage, sebab dia tak ada pendedahan kepada ilmu kewangan. So saya pun ke arah untuk memberi pendedahan lah kepada lebih ramai orang. Maknanya macam mana kita perlu manage lah. Sebenarnya kita perlu manage kita punya kewangan kita supaya tak lebih ramai lah. Sebab dah ramai sebenarnya orang yang dimufliskan akibat daripada contoh personal loan dan juga kad kredit. Saya ada hari ni dia punya report bank negara tu, tapi memang sangat ramai yang dimufliskan akibat loan dan juga kad kredit. Okay. Kalau contoh dimufliskan akibat daripada contoh kata beli rumah, itu mungkinlah kita rasa macam ada benefit lah daripada situ kan, sebab beli rumah. Mungkinlah beli rumah, mungkin kata rumah tu terbiar, banyaklah dia punya sequences kan. Tapi macam contoh yang tu mungkin adalah dia punya keperluan di situ untuk duduk. Tapi macam contoh kata kad kredit, kebanyakannya adalah untuk memberi gaya hidup lah, membeli gaya hidup. Contoh nak tukar handphone, pergi tukar handphone dengan guna kad kredit, nak membeli aksesoris kereta ke apa ke. Lepas tu kalau personal loan pun kebanyakannya contoh saya ramailah jumpa yang buat personal loan untuk nak renovate rumah. Sedangkan dia dah ada loan rumah dalam masa yang sama. So jadi macam kita rasa, kita nampak benda sepatutnya dari segi pengurusan kewangan tak patutlah. Kalau dia tak ada duit yang untuk nak renovate rumah, sepatutnya tak perlulah buat personal loan. Kalau ikut pengurusan kewangan yang betul lah. So kalau ada duit yang memang kita simpan untuk nak buat renovation rumah, itu barulah sepatutnya dia boleh renovate rumah lah. Sebab nanti dia nak bayar loan rumah lagi kan. Loan rumah pun kalau kata ikut pengurusan kewangan yang tepat, 30% sahaja daripada jumlah gaji lah ataupun jumlah pendapatan untuk bayar loan rumah. Kalau tidak nanti dia akan menyekatkan kita punya kebolehan kita untuk nak menyimpan, untuk nak macam melabur ke. Kalau jumpa benda yang bagus untuk nak kita melabur, tak boleh. Sebabnya kita dah stuck dekat biasanya kereta dengan rumah. Kalau yang kereta dengan rumah dah tinggi, memang sangat macam perlu dikaji semula lah macam mana caranya kan. Mungkin dia dua cara je nak improvisekan kita punya kewangan ni, kurangkan perbelanjaan ataupun tambahkan pendapatan. Mungkin kalau dah terlepas, contoh saya dulu masa tu tak ada ilmu kewangan, saya beli kereta yang lebih daripada 15% lah daripada gaji saya. Masa tu lah, masa saya umur ini cerita tahun 2006. Tahun 2006, sudah berapa belas tahun. Kereta saya tu, masa tu saya beli lebih daripada 15% daripada gaji saya. Tapi so saya dah, bila saya dah ada ilmu sedikit, saya cakap okey, maknanya kita kena buat benda tu sebagai lesson learn lah. So tu saya bercerita kepada orang yang di luar sana yang mungkin tak kena lagi benda ni. So jangan buatlah kesilapan macam saya. Maknanya belilah kereta yang di bawah daripada 15% daripada pendapatan keluarga lah.
Okey, untuk kita boleh manage kita punya kewangan untuk kita ada simpanan, contoh dana kecemasan apa semua. Okey, so kita masuk kepada kita punya tajuk hari ni lah. Tajuk hari ni maknanya mindset penyimpan emas part 2. Part 2 ada 5 lagi kriteria yang saya nak sharing lah. Okey, kalau ada siapa nak sembang-sembang, boleh saja tulis kat bawah lah. Okay, mungkin boleh tulis lah tuan puan daripada mana kan. Okey. So kalau nak sembang-sembang pagi ni. Okey. So sekejap ya. Subhanallah. Tak memberi kerjasama pula. Okey. So yang keenam adalah konsisten. Kena konsisten. Maknanya tadi kalau simpan untuk at least 3 tahun, janganlah simpan contoh ni 2021 bulan 9 simpan 1 gram. Maksudnya contoh hari ni RM262 lah untuk harga emas public, akaun emas public gold. So contoh hari ni masuk 262, simpan dalam akaun gap 262, 3 tahun lagi nak tengok. So maknanya tak konsisten, tak boleh. Dia kena konsisten. Simpanan apa-apa pun kena konsisten. Memang kena konsisten. Konsisten barulah benda tu bertambah lah, akan accumulate kan. Contoh kita dalam agama pun kan, kita kena konsisten lah, istiqomah. Kalau dalam bahasa ininya istiqomah, kena buat selalu. Macam contoh kata, kalau kita jenis yang nak puasa bulan ni, sebulan penuh puasa contoh kan. Bulan ni bulan apa? Muharram ke apa? Saya tak ingat pula. Safar bulan Muharram, Safar. So bulan Safar, kita puasa 1 bulan. Tapi nanti next month kita tak ada. Tak. Dia yang bagusnya adalah kita buat sedikit tapi konsisten lah. Macam contoh kata Isnin Khamis je ke ataupun Isnin saja ke, tak kisah. Maknanya kena konsisten. Sama juga keadaannya untuk simpanan emas ni. Simpanan duit pun. So kalau simpan 100 bulan ni, tak, lepas tu 5 bulan lagi baru setahun dapat 200 je lah kan. So kalau emas maknanya konsisten. Kunci utama adalah konsisten. Emas ni jangan tunggu harga terbaik. Sebab kalau tanya saya harga terbaik, kalau orang yang tanya saya harga terbaik bila? 20 tahun lepas, masa RM35 1 gram. Okey. Memang kita nak kan, sebab dengan wah, kalau sekarang murahnya RM35, sekarang dah RM200. So kalau RM35 tu, kalau dengan 262 tu berapa gram dah dapat kan? Contoh tak kira 262 bahagi 35, so dapat 7.48 gram dah, dekat 7.5 gram dah. So untung tak ada orang dulu yang simpan dulu. Maknanya dengan RM35, contoh dia simpan 200 lebih, dia dah boleh dapat 7 gram. Sedangkan kita sekarang pun 1 gram. Itu tak boleh nak balik dah, tak akan balik dah harga tu RM35 1 gram. So bila masa kedua terbaik? Masa kedua terbaik 10 tahun lepas. At least macam contoh saya 10 tahun lepas, tapi saya dah mulalah masa tu 2000, ini 8 tahun lepas. 2014 masa ni harga dia dalam 140 lebih 1 gram. Dah naik RM120 kan. So itu dua masa terbaik. So bila kalau untuk kita yang belum mula sekarang, hari ini, okey. Kalau contoh hari ini belum ada duit, tak apa. Gaji contoh esok. Esoklah hari terbaik. Sebab bila ada duit dan kita ada kesedaran, kita ada ilmu, kita mula. Itu masa terbaik lah. Sebab kalau kata contoh kita ada duit tapi kita tak ada ilmu, jangan mula. Jadi maknanya ada keperluan lah untuk tuan puan simpan emas untuk tambah baik pengurusan kewangan tuan puan, untuk adakan dana kecemasan, dana untuk membeli rumah, contoh deposit kan, dana untuk persaraan. Itu paling ultimate lah, dana persaraan. Mana contoh saya lagi 14 tahun lagi, 15 tahun lagi saya nak bersara, betul-betul bersara. Maknanya saya nak kena ada duit lah. Contoh kata saya nak ada 4 kilo emas. Kalau contoh sekarang maknanya dalam 1 juta. So saya nak ada 4 kilo emas saya untuk 1 juta nanti next. Sebab 16 tahun lagi memang sangat sesuai lah, dan saya simpan dalam bentuk emas. Itu yang saya buat fokus lah. Berapa setahun saya kena simpan. Jadinya. So itu kena istiqomah lah, maknanya berapa setahun, dan saya bagilah dengan bulan. Konsisten konsisten, dan jangan tunggu harga terbaik. Sebab kalau tunggu harga terbaik, contohnya pernah tanya saya, nanti kalau harga dah jatuh, ada lah yang tanya saya, tapi alhamdulillah sekarang dia dah belilah, dia dah mula menyimpan. Bila tanya saya, nanti kalau harga jatuh, kau bagi tahu aku Kalau saya, harga jatuh tu berapa? Saya nak harga yang saya beli dululah, RM142, RM145 tu kan. Tapi tak jatuh dah masa tu kat situ. So
Dia saya cakap tadi, bila ada duit itulah masa terbaik untuk beli emas. Contoh kata, tapi kena paksa sebenarnya. Simpanan ni memang kena paksa. Kalau tak paksa tak jadi. Pagi tadi pun saya ada share Ustaz Zainul, apa nama dia? Saya tak ingat dah pula nama dia. Ustaz lah, seorang ustaz ni kan, dia cakap pasal sesiapa yang rindukan syurga ia akan bergegas melakukan kebaikan. Mana paksa, kena buat kebaikan. Dan sesiapa yang takut siksa neraka ia akan berhenti dan menurut hawa nafsu. Kena juga paksa untuk tak menurut hawa nafsu. Contoh kita suka tengok cerita-cerita yang boleh kata lara lah, tapi kalau nak tengok just macam setengah jam ke mungkin okey lah lagi kan, untuk macam kita nak release tension kan. Tapi kalau dah 5-6 jam duduk melangok depan TV, so tak ke sebenarnya itu adalah mengikut hawa nafsu lah. So, saya ada kawan saya pernah cakap lah, arwah ayah dia pernah cakap dekat dia, sebab kita sekarang kan lebih kepada kita scroll FB kan. So ayah dia kata dekat dia, masa kau scroll FB tu lagi lama daripada masa kau scroll tengok kau baca Quran. So ayah dia memang sangat bagus lah, orang yang memang baca Quran selalu kan. So ayah dia cakap macam tu. Jadi bila dia cerita macam tu, kita pun kita bayangkan diri kita sendiri sebenarnya. So sebenarnya macam contoh tadi, maknanya nak buat baik kena paksa. Yang nak menyimpan tu pun sebenarnya nak buat baik, sebab kita nak tambah baik kita punya kewangan. Kalau kita tak simpan, siapa yang akan simpan untuk kita? Tak ada orang nak simpan untuk kita. Tak ada. Kecuali lah memang anak hartawan kan, ayah dia akan bagi nanti harta kat dia. Kalau ayah dia meninggal, dia akan dapat hartanah ke duit ke 1 juta ke, itu mungkin akan dapat lah. Maknanya nanti memang akan dah ada orang yang simpankan untuk dia duit. Itu tapi jarang-jarang berlaku kan. So saya adalah dapat sedikit pusaka lah daripada arwah mak saya. So tapi maknanya kita bukan orang yang akan kaya dengan pusaka. Kita bukannya orang yang anak macam contoh Alif Jukri, dia meninggal nanti anak dia dapat berapa seorang-seorang, contoh kan. Contoh. So kita bukan orang macam tu, dan kita pun tak boleh pilih pula kita nak lahir dengan jadi contoh jadi anak Sultan Brunei ke kan. Tak. So kita kena konsisten lah, kena menyimpan lah. Sebab dengan duit yang kita ada ni lah yang kita kena uruskan duit kita. Okay. So bila kita nak tunggu harga yang terbaik, kata contoh harga, saya nak harga contoh lah kan, firms, saya nak harga 200 baru saya nak beli. Aku tunggulah. Kalau saya lah 200, saya rasa tak turun dah 200. Sebab dia pernah pergi sampai tingkat 300, sekarang turun 262, tak akan turun dah 300. Sebab dia tak akan turun harga yang banyak lah sebenarnya. Kalau dia jatuh pun, macam tu yang jatuh hari tu pun 26 lebih, dia turun kepada 25 ke macam tu. So tak jatuh banyak sangat lah. Dia kalau jatuh pun, kalau RM10 tu pun dah banyak sebenarnya. Okay. So simpan saja, bila ada duit convert. Sebab dengan ilmu, bila kita convert, kita dapat emas. Lepas tu kita ada emas yang boleh mengawal emosi kita untuk berbelanja. Maknanya duit tu kekal kat situ. Kalau kita duduk dalam duit tu, memang chancesnya untuk pergi ke poket kedai-kedai dekat Shopee tu memang sangat tinggi lah. Contohlah Shopee kan, contoh saya kata. Okey, so maknanya kita kena manage lah duit kita untuk adakan simpanan. Contohnya lah simpanan emas macam ni. Okey, so satu lagi, kalau tak pandai, maknanya kita kena sertai orang yang boleh memberi ilmu kepada kita. Contoh sertai tim-tim yang boleh memberi ilmu. Contoh dengan Public Goal, contoh saya memberi ilmu lah kepada saya punya penyimpan. So sebenarnya macam mana you all nak kena simpan, cara macam mana yang sesuai untuk, macam contoh kata ada seorang ni pernah WhatsApp saya, tanya dia ada RM2,000. Dia ada RM2,000. So dia nak beli yang 10 gram lah, dalam maknanya RM2,000 lebih kan. Tu dia nak beli yang 10 gram. Lepas tu saya tanya, sebab saya kenal orang ni, saya tanya dia duit untuk dana kecemasan lain. So dia kata tak ada. Saya rasa macam tak perlulah rasanya duit tu untuk nak tukar jadi emas. At least 2,000 tu biar simpan lah kat situ. Dia kata dah lama dah simpan 2,000 tu, maknanya 2,000 tu boleh kekal. Yang duit lain yang gaji dia bulan-bulan tu elok yang
maknanya konsisten masuk 100, nanti kan dapat 10 gram, nanti dia boleh keluarkan. Sebab kalau ada kecemasan, mungkin sebab takut lah, dia ada kecemasan dalam masa terdekat, nanti emas tu dia tak boleh nak, contoh dia tak boleh nak pajak, dia nak kena jual, nanti dia adakan kerugian, dia akan rasa benda tu merugikan dia. So saya tak galakkan lah orang macam tu untuk nak beli yang pakai duit apa yang dia ada sedikit sahaja untuk nak tukar kepada emas. So maknanya kena sertai lah orang yang boleh memberi nasihat betul. Maknanya nasihat yang ikut poket anda, bukan nasihat ikut poket saya. Kalau poket saya, orang tu nak beli 10 gram, baguslah, saya dapatlah sedikit insentif yang public good beli, sebab kira membantu tuan puan beli. Tapi saya tak fikir macam tu, sebab saya fikir keadaan dia. Keadaan dia, sebab nanti kalau apa-apa hal berlaku, dia susah lah, sebab 2,000 pun dia tak ada. Kan sebab dia dengan ada anaknya, suaminya kerja, kira macam tak berapa stabil dia punya pendapatan. Jadi saya fikirkan condition dia. So kita kena sertai orang macam tu lah. Kita kena sertai membantu kita dari segi macam apa sebenarnya yang kita terbaik untuk kita beli, terbaik untuk kita simpan, cara macam mana yang terbaik untuk kita simpan. Macam contoh, ada saya punya penyimpan yang memang dia ada trauma sikit dekat rumah dia. Rumah dia ada pernah dimasuki pencuri lah, pencuri. Jadi bila kata saya simpan yang 10 gram pun harga 2,000 pun dia tak nak, dia takut. So orang macam ni sesuainya dia beli dalam akaun je lah. So dia ada banyak pun dia beli dalam akaun, jangan pegang sendiri. Macam tu. So kena ikut kesesuaian penyimpan tu sendiri. So anda boleh carilah siapa-siapa yang anda kenal, ataupun kalau hubungi saya, boleh saja hubungi saya. Maknanya nanti saya akan guide tuan puan untuk menyimpan ikut kesesuaian dan juga poket ke tuan puan lah. Okey. So kena belajar lah, kena belajar. Sebab jangan hanya maknanya masa mula-mula ni saya bolehlah guide, tapi janganlah bergantung sepenuhnya kepada saya. Kalau apa-apa berlaku pada saya, memang saya akan saya ada introducer, ada saya punya introducer, mentor saya memang direct bawah dia lah, Encik Ahmad Zulkifli Syafi'i ni. So maknanya kalau apa-apa berlaku boleh hubungi dia. Kalau saya contoh kata saya memang dah contohlah kan, tapi na'udzubillah bad leader, tak boleh nak buat apa-apa, so tak boleh hubungi saya, boleh hubungi Encik Ahmad Zulkifli dan juga seterusnya kepada Tuan Mak Syukur Hashim lah. Okey. So tapi jangan sebenarnya kita nak bergantung kepada orang. Kita kena ada ilmu untuk sesuatu benda yang kita nak buat, baru sebenarnya kita boleh independen lah. So saya lebih kepada macam contoh, dah beli sekali, saya ajar macam mana cara nak beli sendiri nanti. So tadi saya jadinya benda yang tuan pun ada tahu berapa gram, kecuali puan-puan tunjuk kat saya. Contoh gap saya dah ada 1 kilo contoh, baru saya tahu 1 kilo, sebab saya tak tahu pun saya akan tahulah lebih dari segi jumlah berapa puan-puan beli, tapi saya tak adalah nak convertkan berapa gram dia ni 1 bulan, tak ada. So semuanya adalah di tangan tuan-puan. Kekayaan emas adalah di tangan tuan-puan. Tuan-puan sendiri yang manage berapa yang tuan-puan nak ada. Okey. So yang ke-8, modal besar ataupun modal kecil itu bukan isu. Sekarang ni dengan 100 macam ni dah boleh beli emas yang pertama anda. Dapat contoh kosong hari ini 0.3817 lah, sebab hari ni RM260 1 gram. Okey. So dapat 0.3817 gram dalam akaun. Sebenarnya contoh simpan 4 bulan, simpan 400 contoh 3.8, maknanya nanti dah akan dapat lah contoh dekat 300 lebih lah contohnya kan. So 300 akan dapat lah. Bila contohnya bila accumulate, tengok harga lah, ikut harga, sebab harga gap tu dia akan ikut harga semasa. So untuk harga harian, so contoh kata 0.3 lah, 0.3 dapat hari ni. So maknanya dalam 3 bulan lebih, 3 bulan 0.38 ni 3 bulan dah dapat lah. Maknanya 3 bulan dah dapat lebih lah 1 gram kan. Okay, so simpan saja konsisten. Okay, dia kena buat sahaja simpan ni. Kalau tak buat, bila-bila lah tak ada simpanan kan. Okay, yang ke-9, kalau contoh kita ada matlamat, kita nak buat matlamat, contoh kita nak ada dana kecemasan kita melalui emas lah contoh, sebab kita orang yang ni panas tangan. Saya banyak kali sebutlah panas tangan panas tangan dengan duit.
ada duit je, contoh 1,000 je, mulalah kita otak kita mula berfikir nak beli apa, nak tukarkan kepada barang apa yang sesuai. Contoh banyaklah kita punya yang kita rasa keperluan lah, sebenarnya hanya kehendak kan. Dan lagi worst lagi, kehendak tu rupanya beli tak pakai pun, sebab kita macam just emosi kita nak membeli kan, emosi kita nak membeli. So contoh tadi, kita nak adakan dana kecemasan. Dana kecemasan. Kalau saya, dana kecemasan yang cukup baik adalah untuk siapa-siapa pun, adakan 200 gram lah, 200 gram. Ataupun contoh paling-paling busuk pun 150 gram. Kalau contoh 150 gram tu berapa kalau contoh hari ni? Dia punya value kan. Value dia 39,000 lah. 39,300. So macam ni je. Bila kita ada tu, kita ada duit. Contoh kata 150 gram tu kan, 150 gram. Macam contoh yang ini 10 dinar ni dia 40 gram. Maknanya dah kata contohlah 40 gram, maknanya ada 3 yang ini campur dengan yang ini 1, 21 gram. Dah lebih kurang lah. Dapat dah 150 gram. Maknanya 3 yang ini, 1 yang ini. So dah ada lah 39,000 dekat dengan 40,000. 50 gram. Kalau boleh dapat 200 lagi baguslah. 200 tu dah dekat 50 lebih. 50 lebih kan. Kalau 200 52,000 berapa? 52,400. So sangat selesa lah. Sangat selesa. Macam contoh kata sebarang kecemasan berlaku lah. Kita diguraukan gaji ke, ataupun tiba-tiba je kan, yang bekerja mungkin yang swasta lah. Kalau yang kerajaan ni dia macam chances tu agak kurang lah. Okay, tiba-tiba je bos kata hari ini adalah hari terakhir awak kerja di sini. So macam mana kita nak hadapi benda tu kalau kita tak ada dana kecemasan? Itu situasi macam itulah yang memerlukan dana kecemasan. Kalau kita tak sacrifice sekarang, paksa diri kita cari mana kita boleh kurangkan untuk kita simpan sebagai simpanan, kita bersedialah masa kecemasan macam tu, kita akan susah lah. Susah. Kena mencari orang untuk untuk meminjam, ataupun kita kena struggle lah masa tu. Struggle. Kalau tidak, kalau dengan ada simpanan macam contoh dana kecemasan ni, at least kita boleh tenang. Bila tenang sebenarnya kita lagi senang lah. Bila kita tenang, maknanya okey, alhamdulillah, tak apa. Allah bagi ujian ni mesti ada dia punya kesenangan di masa depan kan. Apa ayat dia? Bila susah mesti ada senangnya nanti kan, saya lupa lah. Tak ingat. Ada ayat Quran tu kan. So maknanya nanti bila kita tenang, okey tak apa, balik, okey bertenang. So next day kita bolehlah mula mencari peluang-peluang untuk kita nak nak adakan income kita. Mungkin kata contoh tak dapat lagi kerja tetap, buatlah apa-apa kerja yang boleh dapatkan duit. Contoh kata buat Grab ke dulu ke, ataupun buat dropship ke apa ke. Sebenarnya sekarang ni senang sangat buat dropship kan. Kita contoh yang duduk taman, boleh aja ambil barang-barang orang lain. Contoh kita duduk taman A, kita kawan-kawan lah dengan ada orang lain yang duduk ke taman B, ke taman C. Orang taman C tu jual apa, kita tolonglah ambil kat sana, kita jual dekat taman kita. So dropship je, ambil order, lepas tu kita pergi ambil barang orang tu, nanti orang bayar, kita bagilah orang tu. Kita kena, kalau contoh tapi kena carilah orang yang betul-betul membayarkan. Ada yang berhutang tak bayar tu, tu lain cerita lah kan. So kena pandai. So macam tu contoh, boleh dapat 101 hari, 51 hari kalau buat benda macam tu. Sebenarnya dia kena ada ilmu je lah, kena rajin sedikit kan. Sudah zaman-zaman ekonomi macam ni, memang sangat senang lah sebenarnya nak dapatkan income yang suri rumah, duduk kat rumah pun lagi sebenarnya ramai yang lagi besar daripada orang yang kerja dekat luar kan. Hari-hari kena tempuh naik kereta, tempuh perjalanan yang panjang untuk sampai ke pejabat. Tapi income orang yang duduk rumah lagi selesa daripada orang yang bekerja tu pun ramai kan. Tapi ilmu, so apa-apa pun kena ada ilmu. So maknanya bila ada matlamat, baru kita jual kita punya emas kita tu. Contoh dana kecemasan, kita ada kecemasan, kita boleh jual lah. Sebab kita memang itu dana kecemasan. Kalau contoh dana untuk persaraan, nanti bersara nantilah baru kita guna. Kalau contoh dana untuk membeli, untuk deposit rumah
pertama. So bila kita simpan, contoh 3 tahun kita nak simpan untuk benda tu, untuk nak dapatkan deposit rumah contoh 10,000, 20,000. So simpan kat situ, lepas tu sampai masa sebab kita dah set yang itu untuk yang tu, jadi kita boleh jual. Jangan ada emosi tengah-tengah tu tiba-tiba je nak jual untuk nak beli contoh upgrade iPhone ke apa ke, sedangkan iPhone yang lama tu elok je, kecuali lah iPhone tu memang dah tak boleh dibaiki kan, mungkin baiki. Kalau kata contoh benda tapi boleh baiki, so sebenarnya boleh baiki. Kalau nak terdesak jangan pakai, beli je lah yang murah dulu contoh kan. Okey, so kalau ni maknanya kena simpan dan sampai matlamat dia barulah kita jual ataupun pajak lah kalau ada kemampuan untuk nak tebus semula. Sebab pajak ni pun bahaya juga kalau kita tak ada ilmu kan. Maknanya kalau kita pajak saja tapi kita tak ada kemampuan untuk nak membayar, nak tebus semula, nanti kita gadai lah kita punya emas tersebut, sayang kan. Sedangkan kalau kita jual boleh dapat harga lagi tinggi daripada masa kita pajak. So kena ada ilmu juga. Okey. So maknanya cerita tim yang betul, dealer yang betul yang boleh membimbing anda, untuk gunakan emas anda mengikut cara yang setepatnya lah. Okey, so kami contoh saya di bawah G100 Network lah, di bawah bimbingan Tuan Ahmad Zulkifli ni, kita memang diajar untuk membimbing. Kita bukan jurujual tapi kita adalah penasihat kewangan emas anda lah, penasihat emas. Sebenarnya puan membeli dengan public gold, kami tak ada pun nak jual kat puan emas, belinya direct dengan public gold. Dah pandai, pertama kali saya tolong belikan, dah second time nanti semua orang beli sendiri dah. Cuma mungkin hari tu adalah saya punya, yang masa ada promosi kan, awal minggu hari tu ada seorang saya punya customer, penyimpan emas bawah saya. Hari Isnin, hari Ahad dia tak decide lagi dia nak beli promosi tu. Hari Isnin saya tahu dia seorang pejabat awam yang sangat sibuk kalau hari bekerja. Jadi kata dia nak pagi tu habis pukul 12 kan. So, saya kata tak apa, sebab saya tahu dia boleh buat sendiri, tapi saya tak apa, saya tolong saya tolong lockkan lah untuk anda. Gitu. Sekejap ya, saya punya bateri nak habis pula. Saya tak ingat tadi nak sambung power. Okey. So kena ada ilmu dan ada matlamat lah. Ada matlamat. Okey. Saya matlamat tu. Kan? Tadi saya cakap RM100 macam ni dah boleh beli emas. Betul ke? Betul ke? Betul lah. Memanglah betul. Tak ada je saya nak cakap kalau benda tu memang tak berlaku lah kan. So ini simpan emas dengan RM100 sahaja. Okay. So dia melalui akaun emas gap lah, Gold Accumulation Program. Dia adalah mudah dan mudah dan murah lah, mudah dan murah. Okey, 100 kan? Semua orang boleh lah sebenarnya. So kalau kata nak simpan, dah ada dah kesedaran, cari dia apa? Kalau kata tak ada duit, rasa macam tak ada duit, carilah mana-mana kita punya pembelanjaan bulanan yang boleh kita sacrifice. Maknanya kalau kita tak beli benda tu, tak mengganggu kehidupan seharian. Contoh, kalau contoh kata bil elektrik saya 100 sebulan, so saya nak cut yang tu. Tak boleh lah kan, takkan aku nak hidup dalam gelap lah kan. Musim sekarang ni kan, tak ada elektrik satu hari pun, 1 jam pun dah rasa macam riau je kan. Okay, so maknanya carilah mana-mana yang kita boleh kurangkan lah untuk nak dapatkan 100 tu. Sebenarnya boleh. Ataupun kalau rasa macam memang tak boleh, saya punya perbelanjaan dah tight sangat, bolehlah cari macam cari dropship ke apa untuk produk-produk yang biasanya yang senang, makanan kan. Orang suka makanan. So carilah apa-apa dropship, macam contoh kata aiskrim ke, kan. So yang senang yang memang orang akan senang nak membeli. So boleh cari je, senang-senang je tu boleh dapat 100 satu bulan. 100 satu minggu pun dah boleh dapat 100. So boleh cari macam tu, sebab dia dua je sebenarnya. Kita nak baiki kewangan kita, tambah pendapatan dengan kurangkan perbelanjaan. So kalau tak boleh kurang perbelanjaan, tambah pendapatan dah. Okey. So
Ini best lah, patuh syariah. Okey, patuh syariah. Memang semuanya patuh syariah. Jadi tak adalah perempuan perlu risau. Boleh ke ni? Betul ke emas ni? Ada benda ni? Kan? Duduk dalam akaun. Jika sebab kita ada dengar-dengar yang ada yang buat akaun emas macam ni, dia hanya ada atas kertas saja. Fizikalnya tak ada. Ini pastikan public gold akaun emas ini adalah patuh syariah dan memang fizikalnya ada di Public Gold HQ Pulau Pinang. Contoh accumulate hari ini orang beli satu 15 kilo, 19 kilo tu akan disimpankan di public safe Public Gold Pulau Pinang. Okey. So lepas tu senang lagi, transaksi dia 24 jam satu hari. Contoh memang orang yang sangat busy satu hari, memang kalau contoh kan nak pergi branch kan, memang agak sukar lah nak pergi beli 100 kan. So transaksi dia semua online. Semua online. Lepas tu 24 jam satu hari. Contoh kata memang kita busy, orang yang sangat busy kerja kat office, sekarang kan dah pergi office kan. Saya tahulah cerita orang pergi office, sebab sebelum ni saya bekerja. Tapi sekarang saya dah jadi suri rumah tangga sepenuh masa dan jadi pembimbing emas lah. Okey. So maknanya contoh busy balik pukul 8 sampai rumah je pukul 7, pukul 6 dah busy pula nak nikah anak apa semua. Tak apa, pukul 11, pukul 12 pun sistem tu ada je, boleh je tuan puan nak ni. Contoh kata memang saya ni jenis dah malam tu, contoh orang anak kecil kan, malam tu tertidur dengan anak sekali kan. Biasa macam tu kan, mak-mak yang anak kecil kan, tertidur dengan anak sekali. Anak tak tidur lagi, tadi yang tidur dulu kan. Ada apa? Penat bekerja, bukan apa kan. So bangun pukul 5 tu, aku ada duit lagi 100, aku duit 100 ni nak simpan. Pukul 5 pagi pun boleh buat transaksi, tak ada masalah. Okey. So mindset satu lagi tadi, ada duit, masa ada duit kena beli kan. Jangan kira harga. Sebab kalau dah nak kira harga, masa yang harga yang kita nak tu ada tapi kita tak ada duit, tak jadi juga. Okey. So yang tadi yang saya cakap, transaksi 24 jam online disokong oleh rumah fizikal lah. Kalau contoh nak buka akaun untuk anak-anak tuan-puan, direct untuk dia supaya jadi dana pendidikan dia sendiri. Maknanya dapat duit contoh kan. Kejap lagi kan nak boleh pada rentas negeri kan. Tak lama dah saya dengar lah orang cakap dah 2-3 minggu lagi kita boleh rentas negeri. So bila boleh rentas negeri, dah lama tak balik kampung ni jumpa tok nenek kan. Biasa tok nenek mesti bagi duit kat anak-anak kan, dengan cucu-cucunya kan. Jumpa saudara mara, mak saudara dia ke siapa kan. So contoh dapat duit raya ke apa ke, kita bagi duit dekat dia orang ke 100 ke, contoh raya bagi 100 orang ke, convert kepada akaun emas ni. Sangat berbaloi sebab kenaikan dalam masa 10 tahun dah ke atas memang sangat berbaloi. Tuan Azizi Ali, pakar kewangan negara. Tuan Azizi Ali ni, yang saya kata tadi adalah saya punya mentor jugalah, Azizi Ali. Ni saya baca buku dia, Jutawan dari Planet Jupiter. Sangat bagus untuk dibaca lah. Okey, tu pun boleh baca. Ni pun boleh beli daripada PG Mall lah. Okey, kalau nak beli buku ni pun boleh je WhatsApp saya untuk tanya macam mana nak beli buku ni. Memang sangat bagus. Ini memang dia dah edisi terkini, edisi 2021 lah. Dulu tahun saya tak ingat tahun berapa yang dia keluarkan dulu. Yang tu belum edisi yang ni lah. Ni dia dah kemas kini, ada edisi dia kemas kini kan. Tuan Aziz Ali cakap, siap buat macam pantun dah dia cakap. Dulu pilih ubi, sekarang pilih nasi. Dulu pilih ASP, sekarang pilih emas. Pakar kewangan cakap, bukan saya cakap. Dia dah buat kajian menunjukkan bahawa emas ni boleh memberi pulangan dan secara purata setiap tahun 20 tahun ke belakang adalah 10% satu tahun. So kalau pelaburan Tuan Aziz Ali cakap, pelaburan boleh dapat macam konsisten, kita boleh dapat 10% setahun adalah sangat bagus. Tapi kalau dalam buku ni juga, kalau kita nak dapat 200%, contoh kata 200% setahun ataupun 20% satu bulan, itu jangan cari pelaburan, cari perniagaan. Ada dalam buku ni ditulis, cari perniagaan, buat perniagaan. Memang perniagaan sangat untung lah. Okey. So maknanya dari segi untuk nak sebagai dana pendidikan anak-anak memang sangat disarankan lah. So bila contoh anak lahir je ada MyKids, dah boleh buat, dah boleh register untuk akaun emas mereka. Ini saya tunjuk contoh, bukan contoh lah, ini memang harga kenaikan harga emas sejak daripada, alamak saya tak ingat pula yang ini, sejak daripada tahun berapa.
Daripada 1966 tu. 1966 daripada harga 30 lebih, sekarang dah naik jadi 200 lebih. Kan? So kalau 20 tahun ke belakang, dia punya kenaikan ke bawah tu kenaikan dia adalah 641%. 600% kenaikannya. So wow tak? So kita simpan je. Macam contoh saya simpan je lah. Tak ada nak kena monitor harga ke benda ke kan. Sebab kita memang nak. Macam contoh kata saya nak yang ini untuk dana persaraan saya. 16 tahun lagi saya nak persara. Simpan je lah. Bukannya saya nak kena buat, nak pergi tengok harga hari ni berapa, hari berapa untuk nak. Dia membazir emosi. Okay. So membazir emosi. Sangat membazir emosi lah. Okay. So kalau tuan-puan, contoh tuan-puan yang baru tengok live saya, lepas tu nak tengok lagi live sebelum ni, saya yang sebelum ni saya dah ada masukkan dalam YouTube saya lah. Boleh carilah YouTube saya, nanti saya sharekan link dia dalam saya punya posting. Dan juga yang untuk boleh tengok dalam ilmu-ilmu emas dan juga pengurusan kewangan ni dalam saya punya channel Telegram lah. Okay, channel Telegram saya, sharing by Nur Asia Ismail. Boleh tengok lah. So saya akan compile masuk itu semua. So senang nak tengok kan. Kalau FB nak kena scroll banyak kan, mungkin ada post-post lain, tapi dalam tu saya masukkan, lagi senang lah untuk tuan-puan nak mendapatkan sedikit ilmu lah, perkongsian daripada saya. Okay. So dah 40 minit. Sekejap ya. Okay. So hari ni saya sharing lagi 5 kriteria lah. 5 kriteria penyimpan emas yang berjaya. Okey. So saya recap sedikit lagi lah. Yang pertama, daripada semalam pertama, kena ada ilmu untuk simpan 3 tahun ke atas lah sebenarnya. Kena simpan emas ni dalam 3 tahun ke atas. Emas juga adalah duit. Lepas tu, ingat juga emas ni mudah dicairkan. Sebab dia duit, jadi mudah dicairkan. Senang saja. Okey. Lepas tu, boleh mula dengan RM100 dengan untuk tabung emas ni di public gold. So tak perlu fikir panjang, nak mula-mula saja. Okey. Lepas tu, kena sabarlah. Simpan, kena sabar. Bila sabar tu, maknanya kena sabar tapi kena konsisten. Kalau sabar simpan hari ni, tunggu 3 tahun tak jadi apalah. Sebab jadi 1 gram tu still 1 gram. Okey, so kena konsisten. Kena konsisten, sabar, kena cari ilmu serta tim yang boleh memberi ilmu kepada anda untuk membimbing anda. Okey. Lepas tu modal besar atau kecil bukan isu lah. Kena ada ilmu. Maknanya contoh saya tadi dengan 100 dah boleh mula simpan. Okey. Bila sampai matlamat barulah jual emas tersebut. Okey. Lepas tu dengan adanya emas kita sudah jadi miskin. Yang ke-10 saya dah recap tadi 9 tu. Adanya emas kita susah jadi miskin. Okey, kenapa saya kata macam tu? Kerana emas ni dia memang senang dikumpulkan berbanding dengan harta lain. Contoh hartanah. Contoh hartanah. Nak beli hartanah ada deposit at least kan. Satu kat situ. Lepas tu kita tak boleh nak beli. Contoh kata tadi yang dengan RM100, contoh yang ini emas dah boleh beli emas 100 dapat 0.38. Tak apalah. Dapat 0.38. Nanti bulan depan tambah lagi. Tapi dengan rumah hartanah tak boleh macam tu. Kalau harga je 100,000, kau kena beli effort dengan harga 100,000. Kena ada deposit. Lepas tu banyaklah dia punya proses-proses lain, nak kena ada dari segi perundangan apa semua kan. So memang banyak kena guna wang. So kalau tapinya dengan emas ni kita senang. Lepas tu kita susah jadi miskin. Kita susah jadi miskin sebab apa? Sebab duit ada kat sini. Jadinya kita dah ada kat sini. Satu lagi, ni panjang pula cerita kalau nak cerita kan. Maknanya kalau contoh apa berlaku, benda ini adalah movable. Kalau contoh berlaku kita tak nak lah kan. Kalau contoh ada keceraluan politik, jadi negara kita jadi huru-hara dan kita perlulah, macam contoh dia orang Vietnam dulu, perlu berlayar pergi ke negara lain contoh. Kita tak nak macam tu, tapi kita kena bersedia. Tapi yang ini senang untuk dibawa kan. Macam yang ni contoh senang, yang ini pun 10 gram ni pun senang. So boleh bawa je ke mana-mana. Semalam saya cerita pasal ada seorang orang Indonesia datang ke Malaysia, sampai sekarang dia punya emas ada kat tangan dia dan dia hidup senang kat sini dengan emas dulu dia pajakkan untuk dia dapat wang untuk memulakan hidup di Malaysia masa tu. Cerita tu dah lama dah. Tapi emas tu boleh menyelamatkan dia. So kita susah jadi miskin dengan emas. Okey. So setakat tu saja
kalau tuan puan dapat pahala kan dengan perkongsian saya ni, nak cerita orang lain boleh tahu ilmu yang saya sampaikan, boleh sharingkan saya punya sesi live ni, untuk tuan pun dapat pahala lah yang sama dengan saya yang bercerita. Sedangkan tuan puan hanya klik share saja. Saya bercerita dah 5 minit kan, tak apa, ada 45 minit saya yang Allah boleh kira nantilah untuk saya punya amal jariah di sana lah, insyaAllah. So saya end saya punya sesi. Mungkin berjumpa lagi insyaAllah di hari esok jika dipanjangkan usia oleh Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.